Okey, bab 4, pilih atur dan gabungan. Okey, saya buat satu-satu, mula pilih atur dulu, nanti belakang gabungan. Okey, yang dalam pilih atur dan gabungan ni, untuk pilih atur ni ada beberapa cara dia ada beberapa peristiwa yang awak kena ambil kira. Tu pilih atur. Pilih atur ni dia agak confuse sikit. Itu je. Bendanya senang. Okey. Jadi permulaannya adalah petua pendaraban. Petua pendaraban ni senang je. Okey. Jadi untuk petua pendaraban, jika suatu peristiwa boleh berlaku dalam M cara dan suatu lagi peristiwa kedua boleh berlaku dalam N cara, maka kedua-dua peristiwa itu boleh kita darabkan. Jadi M darab N cara. So, tengok contoh simple je. Tentukan bilangan cara melambung sebiji dadu dan sekeping duit shilling secara serentak. Okey, dadu ni kalau kita lambung dia, kemungkinan yang dia akan dapat adalah daripada nombor 1 hingga nombor 6. Betul tak? So, dia ada 6. 6 kemungkinan yang kita akan boleh dah dapat. Jadi, so N pula dah. Untuk dadu adalah 6. Kita darab dengan sekeping duit shilling pula. Kalau kita lambung, dia ada kepala dengan ekor je kan? Dia 2 muka je, betul tak? So, darab dengan 2. So, dapat 12. Itu je. Okey, untuk B pula, cari bilangan cara seseorang boleh meneka kod 4 digit bagi mengakses telefon bimbit. Semua kena tengok telefon bimbit tu. Telefon bimbit ni jika pengulangan digit dibenarkan. Maknanya dia okey, awak buat kod telefon awak kan? Okey, contohlah kan 1234 ataupun 1003 ataupun 0000. Nampak tak? Dia mengulang 00 tu. Jadi untuk dekat dalam digit telefon bimbit, kita ada daripada nombor 0 hingga 0 hingga 9, betul tak? Jadi 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Semua ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10 digit, betul? Okey, jadi kalau 4 digit bermakna, okey, maknanya dia ada 4 tempat, 4 nombor kan kod awak tu. Mungkin dekat sini antara 0 sampai 9. 10 kan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 nombor boleh diguna. 0 boleh, 1 boleh, 2 boleh, 3 boleh, 4 boleh, 5 boleh, 6 boleh, 7 boleh, 8 boleh, 9 boleh. Betul tak? So, digit yang kedua, okey, awak dah tekan kod dah. Okey, katakan awak tekan nombor 2. Digit yang kedua, 2 boleh juga awak letak nombor 2 kan? Jadi 10 lagi, 10 nombor lagi, 10 nombor lagi, 10 nombor lagi. Macam tu. Ni maknanya jika pengulangan dibenarkan. Maknanya tak kisahlah. Kan nak letak 2, 2, 2, 2. 3, 3, 3, 3. Faham tak? Jadi bermakna setiap nombor ni kemungkinan dia ada 10 kali untuk tempat yang pertama. Lepas tu dia boleh mengulang lagi. Okey, maknanya ni pun 10 kali ni. Jadi 4 digit kan. Jadi kod kita tu, kod password kita tu ada 4. Jadi kita tahu nombor berapa. Kemungkinan ada 10 kali, 10 kali, 10 kali, 10 kali. 10 kali pula. 10 nombor 10 digit ni lah. Faham? Jadi kita darabkan semua. 10 darab 10 darab 10 darab 10. So jawapan kita di situ adalah gitu 10,000. Ingat senang nak hack telefon. Susah 10,000 kali awak kena buat. Okey, itu konsep dia dalam petua pendaraban. Okey. So, kita tengok yang kedua. Bilangan pilih atur bagi n objek yang berbeza. N objek yang berbeza. So, ada rumus. Apa maksud tanda seruan tu? Ni namanya factorial. Factorial. Okey, dalam kalkulator boleh tengok ada. Okey, dalam kalkulator boleh tengok ada dekat kalkulator awak. So, kita akan pecahkan kepada n, p, n. N dekat atas, P dekat atas, N dekat bawah. Ni pun ada dekat dalam kalkulator. Okey? Alright. Lepas itu, NPN ni dipecahkan oleh ini. N darab N tolak 1 darab N tolak 2 darab apa? Kesimpulan dia macam ni. Kalau N tu 4. Okey, kalau N tu 4 darab 4 tolak 1, 3 darab 3 tolak 2. 4 tolak 2, 2. Dan seterusnya dia akan jadi 4, 3, 2, 1. Macam tu. Dia seterusnya akan jadi macam ni. Itu maksudnya factorial. So kalau 5, kalau soalan kata 5 factorial bermakna 5 darab 5 tolak 1, 4 lah. 5 tolak 2, 3 lah. Dan dia sampai habis lah, sampai 1. Sampai 1 lah, bukan sampai 0, sampai 1.
Kan? Okey, macam tu. Okey, so apa kita buat? Tengok soalan tanpa menggunakan kalkulator, cari nilai bagi setiap berikut. Kalau 11 faktorial bermakna 11 darab 10 darab 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ni kata apa guna kalkulator Kalau pakai kalkulator, tekan je lah. Kalau 9 faktorial, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. So, macam biasa kita potong mana-mana yang boleh. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Macam sama bawah ni. Oh, daripada 9. 9, 8 kan? Zaz. Tinggallah 11 darab 10. So, jawapan dekat situ adalah 110. Yes. Okay. Okay, kalau B pula macam mana? Okay, tengok B. 6 faktorial 6 darab 5 darab 4 darab 3 darab 2 darab 1. 4 faktorial 4 dulu. So 4 darab 3 darab 2 darab 1. 2 faktorial darab 2 darab 1. 2 faktorial adalah 2 darab 1. Yang ni 4 faktorial. Nampak tak? Okay, so potong. 21 kita potong. 21 ni hidup lagi. 43 kita potong. So apa yang tinggal kat atas? 30. Apa yang tinggal kat bawah? 2 darab 1 dah 2. So, dapat 15. Simple je kan? Okey, soalan seterusnya. Cari bilangan cara menyusun semua huruf dalam perkataan bijak tanpa ulangan. Okey, bermakna perkataan ini dia boleh berpusing-pusing. Okey, macam ni lah. Kalau ada perkataan bijak, bermakna dia ada 5. 5 lah B, I, J, A, K. Betul tak? Okey. Dia sama dengan 5. Lepas tu semuanya berbeza huruf-huruf dia. B lain, I lain, J lain, A lain, K lain. So, dia menjawab ni bilangan pilih atur bagi n objek yang berbeza. So, kita terus kepada 5 faktorial terus. Jadi, maknanya 5 faktorial. Sebenarnya kan, maksud 5 faktorial ni tadi yang 5 darab 4, darab 3, darab 2, darab 1 tu. Okey, kelas. Perkataan dia adalah bijak. B, I, J, A, K. Okey. Kalau tempat pertama ni, kemungkinan huruf B, huruf I, huruf J, huruf A, huruf K. Betul tak? Maknanya ada 5 kemungkinan huruf di situ. Ya, okey. Lepas tu, bila kita dah pakai satu huruf, okey, contoh kalau kita dah pakai B. Bermakna kita ada 4 kemungkinan huruf lagi untuk di tempat yang kedua tu. Mungkin I, mungkin J, mungkin A, mungkin K. Betul tak? So, ada 4 kemungkinan. Bila kita dah pakai I, yang tinggal adalah berapa kemungkinan? Huruf-hurufnya 3. Dan bila kita dah pakai, ada 2 kemungkinan. Ya, last kali 1. Faham tak? Sama juga kalau, okey, bijak ni ada 5 huruf. Okey, katakan B, I, J, A, K. Boleh je kalau sini A pula. A kat sini. Faham tak? Jadi, antara A ni bermakna 1, 2, 3, 4, 5. Maknanya sini 5 huruf juga. Daripada 5 ni, 5 huruf ini kita akan pilih satu. Katakan awak pilih A. So, baki tinggal berapa? Baki tinggal 4. Jadi yang kedua ni mungkin antara salah satu daripada 4 ni. Faham? Katakan kita pilih B pula. Macam tu. Jadi baki tinggal 3 dan seterusnya. Itu maksud 5 faktorial 5 darab 4 darab 3 darab 2 darab 1. Ya. Jadi 5 faktorial ni boleh pakai kalkulator atau boleh pakai kalkulator dengan tekan 5 faktorial ataupun awak pakai rumus dia. Rumus dia apa? NPN. Boleh je. Sama je. NPN. N dari 5 kan? 5 P5. So, dua-dua ni awak akan dapat 2 nilai yang sama. Okey, 5P5 ni senang cerita dia macam ni tau. Ada 5 huruf. Okey, dia pilih 5, nak duduk di 5 tempat. Kenapa 5 tempat? Sebab bijak kan ada 5. 1, 2, 3, 4, 5. B, I, J, A, K. Macam tu. Kita andaikan 5 tempat lah. Itu ceritanya. So, 5 yang atas ni adalah nilai asal N. Yang ni berapa tempat yang kita nak letakkan. Begitu. Okey. Itu maksud yang 5 darab 4 darab 3 darab 2 darab 1. Alright, seterusnya. Pergi kepada jenis susunan dalam pilih atur ni. Pertama dia adalah linear. Linear yang kita buat tadi. N factorial ataupun NPN. Macam tu. Okey, contoh perkataan api katakan. Kalau api ni ada 3 perkataan berbeza, jadi dia akan jadi 3 faktorial. Ya, 3 faktorial adalah 3 darab 2 darab 1. Ataupun NPN 3
P3. Cuba tekan kalkulator dapat berapa? 3P3. So dapat 6 juga. Sama kan? Sama boleh. Okey, ni linear lah. Maksudnya maksudnya dia tak ada kata dia sebaris lah, maknanya susunan tu. Linear. Tapi kalau dia kata membulat, maknanya dia duduk dalam bulatan. Meja bulat, kan? Okey gitu. So rumus dia adalah ini. Ikut je rumus dia. Jadi kalau perkataan ada 3, bermakna N ni 3 kan? N ni 3 ketul kan? 3 huruf. So 3 tolak 1 faktorial. So dia akan jadi 2 faktorial. So 2 faktorial adalah 2 darab 1. Faham? Ataupun 2P2. Tentukan bilangan cara menyusun 6 orang murid. Okey, so N ada 6. Kita tengok. N ada 6 untuk duduk di sebuah meja bulat. Okey, kalau meja bulat, rumus dia adalah, patutnya kalau dia tak kata meja bulat, dia kata susun je. Berapakah bilangan cara menyusun 6 orang murid duduk di satu bangku? Linear kan, tegak kan? Satu bangku kan, tegak. Kalau linear je terus jadi N factorial macam ni. Tapi kalau dia kata membulat, dia tak boleh N factorial, dia akan jadi N tolak 1 factorial. Dia akan jadi 6 tolak 1 factorial. So dia akan jadi 5 factorial. So dia akan 5 darab 4 darab 3 darab 2 darab 1. Begitu. Ataupun tekan je lah kalkulator. So dapat jawapan kat situ adalah 120. Ataupun apa? 5 factorial ni boleh juga kita tukar kepada 5. Boleh je. 5P5. Boleh juga. Okey, 5 P5. Boleh juga. Dapat je benda yang sama. So pendek kata, kalau yang N factorial ni boleh tukar kepada NPN. Boleh. Okey. Sebab kita dah tolak 1, dah jadi tinggal ni je seketul. Boleh masuk sini dah. Tak ada masalah dah. Alright. Okey. Cari bilangan cara menyusun 12 butir manik pelbagai warna untuk membentuk seutas rantai. Okey, Gelas. Kalau rantai ataupun gelang kan, dia ada konsep dekat sini yang awak perlu tahu. Dia kena bahagi dengan 2. Okey, kenapa? Dia kata susunan objek bagi seutas gelang ataupun kalungan yang berbentuk bulatan tidak melibatkan arah jam dan lawan jam kerana kedua-duanya adalah sama. Itu konsep dia lah. So, awak nampak kalau gelang dengan seutas rantai je, awak bahagi 2. So, kalau dia kata 12 butir manik, bermakna N tu ada 12. Membentuk seutas rantai, awak tahu dia tak cakap bulatan, tapi awak dah tahu lah rantai kan. Agak-agak lah kan. Rantai kan macam bulatan kan. Bulatan lengkap tu kan. So, kita akan pakai rumus 12 tolak 1. Yes, kita akan pakai rumus N tolak 1 faktorial. So, awak akan dapat 11 faktorial. Tapi awak kena bahagi 2. Okay. So, 11 faktorial bahagi 2, awak akan dapat berapa? Okay, now you kena kira lah. Berapa? 199 mana nombor saya? 19958 400. Manik-manik tu maknanya dia boleh bersusun. Ialah pelbagai warna kan? Hijau, merah, biru. Kejap boleh atas boleh hijau, merah, biru. Kejap boleh biru, hijau. Bayangkanlah. Berapa banyak, berjuta kali boleh try. Okay. Jadi 11 faktorial. Bahagi dengan apa? 11 faktorial bahagi dengan 2. So, dapat 995840. Okey, macam yang saya cakap tadi, 11 faktorial ni boleh buat 11P11. Faham? Okey, boleh. So, guna kalkulator lah. Ataupun cara panjang dia. 11 darab 10 darab 9 darab 8 bla 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 sampai 1. Okey? Alright. So, seterusnya. Konsep seterusnya adalah bilangan pilihan atur bagi N objek yang berbeza. Tapi dia kata R objek. Diambil daripada R objek pada satu masa. So tadi NPN kan? Okay, kenapa NPN tadi? Nampak tak? Sekejap. NPN ni adalah bagi N objek yang berbeza je. Dia tak ambil pada mana-mana. Okay, tapi kalau yang satu lagi ni, dia kata bagi N objek yang berbeza diambil dari R objek pada satu masa. Bermakna dia tak ambil semua. Dia tak ambil semua. Okey, tengok Okey, tanpa menggunakan kalkulator, cari nilai N pula. 6P4. So, 6P4 ni awak buat macam mana? Okey, kira kalkulator. 6. Tapi dia tanpa kan kejap-kejap. 6P4.
4. So, awak akan dapat 360 ni awak pakai kalkulator. Kalau tanpa kalkulator, awak kena pakai rumus kat atas tu. Yang ni. So, N dia. Sini N, sini R labelkan. Okey, jadi N prime bahagi N factorial bahagi dengan N tolak R factorial. So, N factorial kita adalah 6 factorial. N tolak R, 6 tolak 4 factorial. So, 6 factorial bahagi 2 factorial. Okey. So, jawapan akan dapat, cuba kira. 360. Okey, yang ni pula, boleh je panjangkan jadi apa? 6 darab 5 darab 4 darab 3 darab 2 darab 1. 2 factorial, 2 darab 1. Mati. Nampak tak? Ya, so dia akan jadi 6 darab 5 darab 4 darab 3 je. So, dapat juga. Ya. Ataupun, tengok daripada sini pun dah boleh. 6 ni, kalau 6 pi 4 ni mana macam ni tau. Dia 6. 5 darab 5 darab 4 darab 3 darab 2 darab 1. Tapi dia berhenti sampai kali keempat je. 1, 2, 3, 4. Ni tak payah kira. Macam tu. Boleh juga. Itu konsep. Okey. Banyak boleh. Rumus boleh. Pakai kalkulator boleh. Ataupun pakai yang macam saya buat ni boleh. 6 pi 4 ni maknanya dia 6 ni. Dia 6, 5, 4, 3, 2, 1. Tapi dia berhenti sama 4 je. 1, 2, 3. Bukan nombor 4 tau. Dia berhenti sama 4 kali. 1, 2, 3, 4. Kali keempat ni berhenti. Faham? Okey. Mana-manalah awak pakai. Okey. So. Okey. Tengok dia kata. N objek yang berbeza diambil dari R objek. Okey. Tengok. Ni ialah dia. 8 orang ahli jawatankuasa. N sama dengan 8. Faham tak? Persatuan dicalonkan untuk memegang jawatan presiden, naib presiden dengan SU. Berapa semua? 3 orang kan? Cari bilangan cara pemilihan. Maknanya sekarang ni R awak ni dah jadi 3 orang. Asal 8 orang AJK. Tapi daripada 8 orang ni macam awak persatuan lah. Dalam persatuan awak tu ada 30 orang. Tapi nak 5 orang je. Seorang jadi presiden, seorang jadi naib presiden, seorang jadi SU, seorang jadi bendahari, seorang jadi naib SU. Nampak tak? Nak 5 orang. So, kena pilih 5 je daripada 30 tadi. So, sama dengan ni. Ada 8 orang, dia nak 3 je. 3 ketua je. Ini maksudnya N objek berbeza diambil dari R objek pada satu masa. Berbezalah. Seorang presiden, seorang naib, seorang SU. Faham? So, di sini kita pakai je NPR tu. So, N8 P. Pilih 3 orang. Tu je. So, pakai je lah kalkulator. Terus boleh dapat. Tekan je. 8. P. Mana? Shift tu. Okey. 3. So, dapat 336. Nampak tak? Orang ni boleh. Orang ni boleh. Orang ni boleh. Orang ni boleh. See? Okey. Okey. Ataupun. Apa dia? 8 pi 3 ni. 8 tu. 8 ni bermakna 8 factorial kan? So, 8 darab. Okey. Kita buat panjang. 8 darab 7 darab 6 5 4 3 2 1. Betul? Okey. So, dia berhenti sampai yang ke mana? Yang ke mana? Yang tadi ni dia berhenti sampai yang 1, 2, 3, 4 je. Yang ni berhenti sampai mana? Kenapa 2 tu bang? Okey. Jadi 1, 2, 3 je. 1, 2, 3 je. Jadi, yang ini tak payah kira. Macam tu. So, ini je. Okey. Ataupun, apa lagi? Guna rumus lah. Guna rumus atas tu. N factorial, N tolak R. So, N factorial adalah 8 factorial, N tolak R, 8 tolak 3, 5 factorial. Kira boleh juga. Mana-mana lah. Banyak dah saya tunjukkan. Tapi yang paling senang apa? Kalkulator. Okey. Alright. So, seterusnya adalah bilangan pilih atur bagi N objek yang berbeza lagi. Tapi diambil dari R objek pada satu masa. Bentuk bulatan pula. Tadi bukan bulatan. Okey. Bila bentuk bulatan, dia ada per dengan R. Okey. Jadi, ni rumus dia. Okey. Kalau tak bentuk bulatan, dia NPR je. Okey. Jadi, kalau dia bentuk bulatan, dia bahagi dengan R. Okey. Tapi kalau dia gelang, gelang ke cincin ke apa-apalah yang bentuk bulatan, rantai ke, dia akan jadi mesti bahagi 2. Jadi tambah 2 lah 2R macam tu. So, Nadia membeli 12 butir manik.
So N sama dengan 12. Tulis dulu. Dan bercadang untuk membuat seutar gelang. Gelang. Bila gelang dia akan bahagi 2. Okey. Nadia mendapati bahawa gelang itu hanya memerlukan 8 je. So R sama dengan 8 je. Okey, berapakah bilangan pilih atur untuk menghasilkan gelang tersebut? So pakai rumus NPR tu. So kalau dia bukan bulatan, terus je kan. Daripada 12 tadi kita ambil 8 je. Tu dapat jawapan. Okey, tapi oleh kerana membulat atau pula bulatan, so benda yang sama tapi dia kena per dengan R kita 8, tapi dia ada satu lagi kena letak 2. Kenapa? Sebabnya sepatutnya macam ni, 12 pi 8 ni kena bahagi 2. Dan rumus ada R kan. R kita 8. Macam tu. Okay. So kena fahamlah konsep dia. So banyaklah konsep benda ni nak kena praktiskan. Banyak benda yang nak kena ingat. Okay. So kita kira. Okay. Kirakan berapa dapat jawapan. 1, 2, 4, 7, 400. Sejuta lebih lah cara boleh. Okay. Sejuta lebih cara boleh. Okay. Jadi daripada tadi kita tengok pilih atur ni banyak sangat dia punya konsep rumus dia tu kan. Dia ada macam syarat dia. Syarat kalau membulat, kalau R berbeza, macam itulah kan. Tapi kalau R berbeza pula. N berbeza. Jadi nanti lama-lama tengok dapatlah nanti. Okey, mula-mula memang terkekeh sikit sebab tu kena latihan. Okey. So seterusnya bilangan pilih atur bagi N objek yang melibatkan objek secaman pula. Apa maksud secaman ni? Macam kecam je kan? Tak. Secaman ni bermakna dalam satu perkataan tu ada benda yang sama. Okey, contohlah macam ni. Simbiosis. Kita kan bilangan cara menyusun huruf simbiosis. Tadi perasan tak bijak? Perkataan bijak tadi semua berbeza. Terus je tak ada masalah. 5 factorial. Betul? Kan asal je kan n factorial. Kalau berbeza n factorial je, dia tak ada NPR. Kalau nak buat NP tu boleh juga, dia akan jadi NPN. Bukan NPR, NPN. NPN. R tu wujud bila apa? Bila kita nak ambil, contoh kita ada 10 nak ambil 2. Macam tu. So R tu wujud. Daripada 10 kita ambil 2. Tapi kalau dia tak cakap apa-apa, jadi N je lah. N sahaja. NPN. Macam tu kan. Jadi kalau B, I, J, A, K ni semua berlainan huruf. Jadi teruslah 5 factorial. Tetapi kalau simbiosis, N dia ada berapa huruf? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 huruf. Tetapi dia ada huruf yang sama tu. S ada berapa huruf? 1, 2, 3. Lagi? I ada berapa huruf? 1, 2, 3. Ada lagi tak yang sama lagi huruf? 2 pun tak apa. Asalkan dia sama. Tak ada dah kan? Okey. So dia punya bilangan cara dia, P dia adalah N factorial per dengan apa benda ABC tu. Bukannya A, B, C, D, E, F, G. Okey. N tu adalah 9 lah. A ni yang sama. Okey. S ni ada 3. So macam itulah. Yang satu lagi. Kalau ada lagi yang sama, letak lagi bawah dia. Macam tu. So guna je lah kalkulator. Jangan 3.39 salah. Pakai je 9 factorial bahagi 3 factorial darab 3 factorial. Okey, berapa dapat? 10,080. Tahu kan cara tekan kalkulator kan? Tak tahu. Yang bawah tu kena darab lah. 9 factorial. Bawah tu dia akan jadi 3 factorial darab 3 factorial. Macam tu. Kan? Okey. Selesai. Nampak dia banyak sangat syarat dalam pilih atur. Okey. So kita selesaikan masalah melibatkan pilih atur dengan syarat yang tertentu. So kita gabung semua yang dekat depan tu. Okey, tak apa, kita buat satu-satu. Boleh rujuk buku teks sebab ini semua saya ambil dalam buku teks. Okey. Cari bilangan cara 4 digit. 4 digit. So tulis dulu, buat 4 kotak. 1 2 3 4 digit. Yang boleh dibentuk daripada digit-digit 1 3 4 5 6 8 9. Berapa N ni? N sama dengan berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okey. Jika digit yang dibentuk mestilah nombor ganjil. Nampak tak syarat? Dengan ketiadaan digit berulang. Okey, tu biarlah. Nombor ganjil. Kalau nombor ganjil, macam mana kita nak tahu nombor tu adalah nombor ganjil? Mesti kita tengok belakang sekali kan? Belakang mesti nombor ganjil kan? Untuk belakang nombor ganjil ni, kemungkinan nombor apa? 1 lagi. 3 lagi.
5. Lagi 9. Ini yang menunjukkan dia nombor ganjil kan? Jadi untuk belakang ni menunjukkan dia nombor ganjil, dia ada 4 nombor. Kita akan letak pada satu tempat je. Satu tempat je kan? Yelah, kemungkinan sini 1, sini 3, sini 5, sini 9. So ada 4 kan? So ada 4 nombor, awak pilih satu je. Faham? Dia ada 1, 3, 4, 5, 6, 8, 9 ni tadi. Awak pilih, katakan awak pilih satu kat sini. So baki ada berapa nombor? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Baki ada 6 nombor kan? So 6 nombor ni ada berapa tempat yang tinggal lagi digit? 3 kan? Kita ambil 3 je. Mungkin 3, 4, 5. Mungkin 4, 5, 6. Mungkin 5, 6, 8. Mungkin 6, 4, 3. Macam tu. Faham tak? Gitu. So ni konsep dia. Okay? Jadi kemungkinan juga kalau kat sini 3. Kalau awak dah pilih 3, 1 hidup lagi kan? So dekat sini masih lagi 6 baki nombor. 6 nombor pilih ada 3 tempat. So buat cara macam ni lebih senang. So dia akan jadi 6P3 darab 4P1. So kalau disebari macam darab. Okey. So berapa kita akan dapat di situ? 480. Selesai. Okey. Lebih senang kalau macam ni 4 digit apa semua ni kita buat macam ni je. Lepas tu kita ni yang kena imagine ni. Kan nombor ganjil kita macam nak tahu nombor ganjil belakang dia. Okay, alright. So next. Cari bilangan 5 orang pekerja ABC. Okay, so N sama dengan 5. Di sebuah syarikat boleh disusun di sebuah meja bulat. Meja bulat. Dengan syarat Allah, AB mesti duduk sebelah-sebelah. Dengar-dengar ada betul. AB ni tak nak berpisah. Jadi bila AB tak nak berpisah, dia dah satu part. Dia together-together. Jadi CDE ni dia dah boleh gerak-gerak suka hati dia lah. Tapi AB ni mesti satu part. Okay, so bila dia kata dalam meja bulat, meja bulat meja bulat rumus dia adalah, mana bulatan tadi? Ni dia. N tolak 1 faktorial. Okay, so kita akan pakai itulah. Jadi N tolak 1 faktorial. Okay, masalahnya N awak ni, okay, dia ada 5 pekerja. Awak nak letak 5 ke? Awak nak letak berapa? Kenapa ada yang kata 4, ada yang kata 5? Mungkin ada yang fikir 4, ada yang fikir 5. Okey. Kenapa 5 tak boleh? Sebab syaratnya AB ni duduk sebelah-sebelah tau. Bila AB ni duduk sebelah-sebelah, bermakna dia adalah satu tempat. Kita anggap dia satu tempat. Jadi dia ada 1, 2, 3, 4 je. Dah tinggal 4 dah sekarang ni. Sebab AB ni tak nak berpisah. Kalau dia berpisah, dia akan jadi 5 tempat. Bukan 5 tempat lah, 5 keadaan lah kalau dia berpisah. Tapi kalau AB ni tak boleh berpisah, dia duduk mungkin dalam meja bulat Okey. Mungkin C kat sini, D dekat sini, E dekat sini. AB mesti nak dia dengan dia. Tak boleh tak nak tempat lain. Macam tu. Apa tu AB pula mesti kat sini. Katakan. Yang lain tak kisah. Faham tak? Macam tu. AB tu nak dia. Jadi setempat dia je lah. Walaupun dia 2 kursi je lah. Takkan duk atas riba pula. Kan? Jadi walaupun dia 2 kursi. Faham tak? Lepas tu, okey. Katakan, okey, awak duduk sini lah A. B duduk sini. Tak pernah. Saya nak duduk dengan A juga. Nampak tak? Jadi D pun duduk lah mana-mana. Faham tak? Jadi walaupun dia 2 kursi jadi dia ada 4 je lah maknanya. So 4 tolak 1 faktorial. So dia akan jadi 3 faktorial. Jangan bagi 2 dah. Ni bukan gelang. Kalau gelang bagi 2. 3 faktorial. So 3 faktorial adalah berapa? 3 faktorial adalah berapa? 6. Okey. Tetapi boleh tak kalau katakan A belah kiri, B belah kanan. Boleh tak ada kemungkinan B nak ngada-ngada nak duduk belah kiri pula? Nampak tak? Ngada-ngada betul lah dia ni kan? Boleh kan? Nampak tak? Ada kemungkinan juga kan? So benda yang sama juga. So kena darab dengan 2. Gitu. Okey, macam itulah. Ni yang kita kena fikir sikit tu kan. Dia kata AB mesti duduk sebelah-sebelah. Habis kalau B duduk, B kan dia kerusi. Kalau sini A, sini B, okey lah. Habis kalau orang B, B nak duduk sini lah. Saya nak duduk sini. Duduk sebelah-sebelah juga kan, sama. So dia akan ada 2 kemungkinan lah. Okey, darab 2. Okey. Pening Okey.
Menyelesaikan masalah yang melibatkan pilih atur dengan syarat tertentu. Cari bilangan cara susunan berbeza yang mungkin bagi semua huruf dalam perkataan suasana. Nampak tak syarat? Jika huruf bila suasana ni, awak tengok 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. And dia 7. Lepas tu S dia ada berapa? 2. A dia ada berapa? 3. Ni dia dah memakai rumus apa? Secaman. Ni dia. Yang N faktorial bahagi dengan ABC tu. Gitu. Okey, saya tulis dia akan pakai N faktorial bahagi dengan ABC bla 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 tu. Okey, tetapi nampak tak? Dia kata huruf vokal sentiasa bersama-sama. Aduh, ngada betul lah. Jadi vokal pula U A A A. Dia nak ada sama, dia tak nak pecah-pecah. Dia tak nak sini U, sini S, lepas tu sini A balik, lepas tu sini A, lepas tu dia bagi pada N, lepas tu A. Tak nak. Dia tak nak ada apa-apa tengah-tengah ni. Dia nak 4 orang tu together. Hidup dan mati bersama. Gitu. Vokal ni. Faham tak? Ni problem dah kat sini. Okey. So kena buat satu-satu lah. Vokal dulu buat secaman. So bila vokal buat secaman, dia ada berapa N dia? N dia bukan huruf vokal ni, bukan. N dia, okey tengok N dia ni bilangan asal dia. Asal, macam pekerja tadi. 5, A, B, C, D ni. Bilangan asal dia A, B, C, D, E ni. Bukan 5, tapi A, B ni ada together dia jadi 1, 2, 3, 4. Macam tu. So, kalau yang suasana ni, huruf vokal dia U, A ni, yang selebihnya tu dia tak kisah kan? S, N. Tu dia tak kisah dah. Suka hatilah duduk kat mana pun. Yang penting dia ni hidup dan mati sama. Jadi ni 1, 2, 3, 4. Jadi dia akan jadi 4 faktorial per dengan, AB ni secaman dia. A je lah. Ada 3 ketul kan? 3 faktorial. Itu konsep dia. Okay, so kita akan dapat nilai adalah berapa huruf vokal tu? 4 faktorial bahagi 3 faktorial. 4 faktorial bahagi 3 faktorial. So, you akan dapat 4. Okey, settle 4 vokal. Okey. Yang selebihnya konsonan tu. Yang konsonan pula, kita buat benda yang sama, rumus sama. N pula. N tadi berapa tadi? 1, 2, 3, 4 lagi. 4 faktorial per. Dalam huruf konsonan, dia adalah S, S, N. Apa yang ada dua secaman? Dua benda yang sama. S kan? So, S ada 2 faktorial lah. Tadi A ada 3 faktorial lah bawah tu. Lepas tu dah tak ada lain dah kan? Okey. Kira 4 faktorial bahagi dengan 2 faktorial. So, sama dengan 12. So, oleh kerana tu, dua-dua ni kita gabungkan, kita akan jadi 4 darab 12 lah. Macam tadilah yang kita gabung ni tadi. Ini tadi. Okey. Dah macam ni tadi. Kenapa darab 2? Sebab ada 2 kemungkinan. Macam ni pun kita darab 4 darab 12 jadi 48. Okey? Okey. Seterusnya, cari bilangan cara nombor 4 digit. 4 digit yang dapat dibentuk daripada digit-digit 2, 3, 5, 7. Okey, 4 digit 1, 2, 3, 4. Itu dia siap-siap. So, 2, 3, 5, 7. Ada 4 lah. 4. Jika nombor tersebut adalah ganjil. Ganjil pula. Ganjil. Dan kurang pula daripada 5,000. Ada. Okey, sekarang awak letak. Kalau ganjil, macam ni kita nak tahu dia ganjil daripada belakang kan? Maknanya dia antara nombor 3, 5, 7. Betul tak? Kalau kurang daripada 5,000, nombor depan dia ni kan? Kalau kurang daripada 5,000 bermakna dia antara, kalau 5 kat depan boleh ke? Dah lebih 5,000. Jadi nombor apa? Kemungkinan 3 dengan 2 ataupun 2 dan 3. Okey, so tengok betul-betul kat sini. Untuk konsep ini, okey tengok Yang ni dulu. Ada 3 nombor. Awak akan ambil satu nombor je untuk letak di tempat ni. Betul tak? Okey, so antara 3, antara 5, antara 7. Okey. Kalau dah 3 berada di sini, 3 tak boleh kat sini kan? Nanti berganda pula. Dia nak 2, 3, 5, 7 ni. Okey. So bila 3 dari sini, 3 kat sini tak boleh. So, dia tinggal 2 je. So, ni akan jadi satu nombor je lah. Duduk dekat tempat yang pertama. So, ada baki 2 tempat. 2 tempat ni balance nombor ada berapa? Ni awak dah ambil 1. Awak dah ambil 1. Balance nombor ada. Nombor semua ada 4. Nombor semua ada 4. Awak dah ambil
Satu ada ambil satu, balance ada 2 nombor lagi kan. Jadi 2 nombor kita ambil untuk 2 tempat kosong tu. So sebaris ni kita buat apa? Darab. Okey. Satu lagi kemungkinan, kenapa saya kata ada lagi satu? Tadi baru letak 2. Kalau seketul lagi tu, kalau 3 kat sini, 3 pun kurang daripada 5,000 kan. Nanti jadi 3,000 kan. 3 pun kurang daripada 5,000. Okay, so bila 3 sini boleh ke 3 dengan 3 kat belakang? Tak boleh dia antara 5 dengan 7. Faham tak? Sebab 3 dah pakai sini. So tengah-tengah dia antara 27, 27, 27. Ataupun 25. Faham? Okay. So kat sini dia akan jadi satu je nombor tu. Pilih duduk kat satu tempat je kan. Bawah ni macam tempat lah. R tu lah tempat. Okay. So ni pula ada 2 nombor. Berapa tempat? 2 tempat pula. Berapa tempat je? Nak 1 tempat je kosong kat situ kan. Okay. Jadi berapa yang tinggal? Orang ambil 1, orang ambil 1. Nombor ada 4. Baki tinggal 2 nombor. So 2 nombor. Berapa tempat yang tinggal? 2. Jadi awak ingat yang bawah ni tempat. Yang atas ni bilangan nombor. Okay. Okay. Jadi darab. So kita kira 1P1 darab 2P2 darab 3P1. So dapat berapa? 1 darab 2 darab. So mula-mula kita akan dapat berapa? 6 ke 12? 6. 6, betul. So ini yang kita akan dapat. 1 darab 2 darab 2. Berapa? 4. So, 2 ini kemungkinan kita menambah lah. Jangan darab lagi. Kita dah darab dah tadi. So, kita tambah. So, dia akan dapat 10. Okay. Senang je. Okay. Memula memang akan complicated sikit lah. Lama-lama nanti boleh. Okay. Tambah lagi dia banyak syarat. Pilih atur ni dia banyak syarat. Okay. So seterusnya, gabungan paling senang. Gabungan ni dia tak ada syarat. Dia tak ada syarat, dia tak ada susunan. Rumus dia ni je, NCR. Kita pakai C. Okay, so kembangkan rumus dia akan jadi begini. Ataupun begitu, NPR bahagi dengan R prime. Okay, so kita pakai C, combine, gabung. Okay, so jadi pasukan silat SMK Sari Baru terdiri daripada 8 orang murid. So, N sama dengan 8. Dia nak 2. R sama dengan 2. 2 orang murid akan dipilih untuk menjadi wakil pasukan dalam satu persembahan silat. Tentukan bilangan cara memilih 2 orang murid tersebut. Ini je. So, terus je. N, C, R. Terus je. So, N8, C, R2. Dah, pakai je kalkulator. Okay? Kalau tak nak, pakai rumus ni. Ni rumus ni pun kena tahu juga. Nanti kan soalan keluar rumus tak tahu nanti ni. Boleh juga pakai rumus. Okey. So dapatlah jawapan di situ. Ni pilih kalau gabungan yang paling senang lah. Dapatlah jawapan di situ adalah 28. Betul tak? Guna kalkulator. 8 C2. So 28. Okey. Atau pakai rumus lah. Okey, rumusnya ni. Cuba gantikan. Dalam sebuah kelab, 3 orang ahli jawatankuasa perlu dipilih daripada 10 calon. So, N ni 10 calon. 3 orang ni kena pilih R. Faham? Random 3 orang kena pilih. Cari bilangan cara. Nampak tak? Tak ada syarat. Dia tak pening. So, terus je. NCR 10 C3. Dah serta. Dapatlah jawapan 120. Gabungan paling senang lah. Cari bilangan cara segitiga yang dapat dibentuk daripada bucu-bucu sebuah heksagon. Jadi bucu heksagon N. Ada berapa bucu heksagon? 6. Bilangan cara segitiga. Segitiga apa dia? 3. Betul. So R adalah 3. Jadi 6 C3. So dapat 20. Nampak tak? Senang kan? Gabungan senang. Okey, barulah lega kepala otak Okey. Satu pasukan bola sepak terdiri daripada 17 orang pemain tempatan. Okey. Dan 3 orang pemain import. Okey, so 17 tempatan. 3 import. Okey. Seorang jurulatih perlu memilih 11 pemain utama. Dia nak 11 je pemain utama. Good. Maknanya dia nak 11 je pemain utama Okey, nak 11 je pemain. Daripada sini dia nak 11 je pemain utama. Kita tulis dalam satu perlawanan dengan mengambil
2 import. Itu je. Oh, okey. Jadi kalau 2 import maknanya selebihnya adalah tempatan. 9 adalah tempatan. Okey, macam ni cara kita nak buat. Okey. So 17 dengan 9 ni senang je. 17 orang tempatan, ambil 9 orang. Import pula ada geng kan, darab lah. Okey. 3 import. Jadi asalnya dia nak ambil 2 orang. Allah, senang benar. Dah kira berapa dapat. Sebab tu saya kata yang ni senang, gabungan ni. Sebenarnya senang daripada awal tu. Cuma sebab awak baru jadi tak biasa kan. Nanti awak dah biasa nanti okey. Okey, berapa? 72,930 kali cara. Pengsan jurulatih tu nak mencari bilangan cara orang. Budak ni boleh, budak ni boleh, budak ni boleh. Oh, tak boleh, tak boleh. Budak ni boleh, budak ni pening. Okey. Okey. Alright, itulah dia punya konsep kebarangkalian. Okey. Kebarangkalian pula, pilih, atur dan gabungan. Okey. Seterusnya yang terakhir, menyelesaikan masalah gabungan dengan syarat tertentu. Okey. Encik Samad perlu memilih 3 jenis motif batik daripada 4. Okey, dia nak 3 jenis motif batik daripada 4 organik, 5 geometri. Cari bilangan cara memilih sekurang-kurangnya 1 organik dan 1 motif geometri. Maknanya lebih lah kan? Lebih daripada, maknanya lebih atau sama dengan 1. Ni pun mesti lebih atau sama dengan 1. Okey, so kalau lebih atau sama dengan 1 bermakna okey, untuk organik ada, dia nak 3 Jadi kalau 3 batik ni kemungkinan tak, okey tengok dia nak 3 batik je. Okey, jadi organik, geometri. Macam tu. Ada kemungkinan kan? Okey, jadi ada kemungkinan tak geometri organik? Ada kemungkinan tak? Itu je lah yang boleh. Betul tak? Okey. Jadi mula-mula kita ambil daripada 4 organik ini, kita ambil 2 lah. Okey. Darab dengan yang geometri ni pula. Ni kan dapat organik ni, ambil 2. Geometri kita ambil 1 je lah sebab nak cukupkan 3 tempat ni. Kan? Sorry, jap. Kita buat macam ni. Okey, dia ada 3 nak 3 batik je. So kemungkinan organik, geometri. Kalau organik semua tak boleh sebab geometri dia nak juga. Nampak tak? So ini ada organik ada berapa? 4 sebenarnya. Tapi awak dah isi 2 tempat organik. So 2C2. Okey, ni pula geometri ni sebenarnya ada 5. Tapi awak dah isi 1 tempat geometri. Gitu. Okey, ada lagi tak? Lain. Kemungkinan 3 lagi. Okey, kemungkinan organik seketul je. Geometri. So organik ada 4. Tapi awak ambil 1 tempat untuk organik. Geometri ada berapa? 5. Tapi awak ambil berapa tempat untuk geometri? 2. Okey. So nanti kat sini awak tambah lah. Jadi ni kira dulu. Berapa? 4C2 30 tambah 4C1 darab 5C2. So 40. So semua adalah 70 kemungkinan. Okey kan? Begitulah ceritanya. Okey, inilah konsepnya. Tak ada yang susah lah. Okey je semua ni. Cuma kena pandai main ayat tu. Dan keluarkan daripada perkataan tu. Kan? Kita tahu kena decide. Ini pilih atur ke gabungan. Macam tu. Okey. Okey, so study balik. Boleh tengok buku teks. Boleh buat buku. Kena buat buku kerja tu latihan dia. Okey semua. Assalamualaikum.